Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazah Syauqina binti Amran dari Fakulti Pengurusan Ekonomi dan di kos ISM Ekonomi Kewangan Islam AE23 akan membentangkan tajuk final year project saya yang bertajuk Analisis Amalan Pengurusan Kewangan Peribadi dalam kalangan mahasiswa. Pengurusan kewangan merupakan amalan penting yang tidak boleh diabaikan, terutamanya mahasiswa yang memerlukan perancangan, pengawalan dan penggunaan sumber kewangan secara berkesan bagi mencapai maklumat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kegagalan dalam pengurusan kewangan ini boleh menyebabkan berlakunya krisis kewangan dan mahasiswa perlu bijak merancang kewangan dengan membezakan antara keperluan dan kehendak yang mana mereka perlu mengamalkan sikap dan tingkah laku kewangan yang positif. Oleh itu, pengurusan kewangan yang cekap membawa kepada banyak kelebihan seperti penjimatan yang efektif, peluang untuk pelaburan yang meningkatkan pemahaman pasaran kewangan dan memaksimumkan pertumbuhan kewangan serta penyediaan untuk kecemasan dan kegunaan masa depan. Selain itu, ia juga membantu bagi mengurangkan tekanan dan masalah kewangan yang memungkinkan mahasiswa itu sendiri menghadapi banyak tanggungjawab dan keperluan yang perlu ditanggung. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti tahap sikap terhadap wang, norma sosial, literasi kewangan dan amalan pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua ialah menentukan perbezaan sikap terhadap wang, norma sosial, literasi kewangan dan amalan pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan mahasiswa yang celik dan tidak celik ekonomi. Dan yang ketiga ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi amalan pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan mahasiswa. Seterusnya kita pergi kepada soratan literatur. Yang pertama melalui penelitian Azmi dan Osman 2017 serta Dasman 2021 menunjukkan bahawa pemahaman dan sikap terhadap pengurusan kewangan adalah kunci dalam pembentukan tingkah laku kewangan yang positif. Ini termasuklah kawalan diri dan pengambilan keputusan kewangan yang bijak di mana ia mendorong individu untuk bertindak lebih bertanggungjawab dalam penggunaan wang dan memiliki pemahaman yang baik terhadap pilihan-pilihan kewangan. Kedua, menurut Azmi dan Osman 2017, peranan ibu bapa dalam pendidikan kewangan anak-anak mereka sangat penting. Hal ini sedemikian kerana menurut Rahman dan Ibrahim 2016, penelitian mengenai pengaruh latar belakang keluarga terhadap tabiat menabung mahasiswa menunjukkan bahawa mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan tahap pendidikan yang tinggi lebih kurang cenderung untuk menabung. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga menjadi punca dalam pembentukan sikap dan tingkah laku kewangan mahasiswa. Ini kerana apabila mahasiswa berjauhan daripada ibu bapa, mereka menjadikan rakan sebaya sebagai panduan utama dalam proses memilih dan membeli barangan serta dalam membuat keputusan yang berkaitan perbelanjaan. Ketiga, menurut Abu Hassan 2017, Syahrul Azmi 2018 dan Mat Sapir dan Abdul Halim 2020 pula menekankan bahawa keperluan literasi kewangan yang tinggi di kalangan mahasiswa adalah untuk menghindari bebanan hutang dan melakukan keputusan kewangan yang bijak. Oleh itu, literasi kewangan ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam pengurusan kewangan yang efektif terutama di kalangan mahasiswa bagi memastikan kesejahteraan hidup mereka pada masa kini dan akan datang. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah pendekatan kuantitatif. Bagi pengumpulan data dan teknik edaran soal selidik digunakan dengan menggunakan teknik pensampilan secara rawat mudah. Populasi kajian ini adalah seramai 100 orang mahasiswa dan dibahagikan kepada 2 kategori iaitu yang celik ekonomi dan tidak celik ekonomi. Analisis deskriptif, analisis inference, ujian ANOVA dan regresi berbilang juga digunakan bagi mencapai ketiga-tiga objektif. Bagi analisis deskriptif ialah untuk mengetahui tahap mahasiswa yang celik ekonomi dan tidak celik ekonomi. Seterusnya ialah analisis inference bagi mengkaji perbezaan dengan menggunakan ujian ANOVA untuk melihat perbezaan amalan pengurusan kewangan peribadi mahasiswa yang celik ekonomi dan tidak celik ekonomi. Seterusnya ialah ujian regresi berbilang digunakan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi amalan pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan mahasiswa yang celik ekonomi dan tidak celik ekonomi. Daripada hasil kajian, didapati bahawa tahap mahasiswa yang celik ekonomi dalam amalan pengurusan kewangan sikap terhadap wang, norma sosial dan literasi kewangan berada pada tahap yang tinggi. Namun mahasiswa yang tidak celik ekonomi pula tidak begitu lemah kerana mereka masih berada di tahap yang baik. Kemudian terdapat perbezaan yang signifikan dalam amalan pengurusan kewangan peribadi mahasiswa dan literasi kewangan di antara mahasiswa yang celik ekonomi dan tidak celik ekonomi.
Nah, yang terakhir, dapatan analisis regresi berbilang pula menunjukkan bahawa secara signifikan terdapat dua faktor yang menjadi penyumbang kepada amalan pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan mahasiswa UPSI, iaitu sikap terhadap wang dan literasi kewangan. Kesimpulannya, kerjasama antara semua pihak penting untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk mahasiswa belajar, memahami, mengaplikasikan dan meningkatkan amalan pengurusan kewangan peribadi yang baik. Ini bukan sahaja membantu mahasiswa menghadapi cabaran kewangan semasa, malah akan membantu mereka dalam menguruskan kewangan pada masa hadapan. Secara tidak langsung, ia juga akan memberi sumbangan yang positif kepada ekonomi negara secara keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.